Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini subtopik yang terakhir dalam bab 6, bab koordinasi badan, iaitu gangguan kepada koordinasi badan. Sebelum tu kita baca doa penenang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Kita nak belajar berkaitan pengambilan dadah hari ini. Pengambilan dadah di luar kawalan ialah salah satu faktor utama gangguan kepada koordinasi badan. Dia juga boleh menyebabkan ketagihan. Semua orang tahu kan, dadah bukanlah benda yang baik kalau kita ambil lebih daripada yang sepatutnya. Jom kita tengok apa itu dadah. Okey, dadah ni adalah bahan kimia, tetapi dia boleh ganggu fungsi neuron dengan melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Okey, jadi penagih akan ada sistem penarikan kalau tak ambil dadah. Contohnya dia akan menggigil, dia akan loya, dia akan rasa resah dan rasa sedih. Sebab dadah ni menyebabkan ketagihan. Bila tak ambil, akan adalah simptom-simptom yang ni. Sebab itulah susah nak berhenti daripada ketagihan dadah, sebab dia ada sistem penarikan ni. Okey. Ini adalah antara faktor-faktor penyalahgunaan dadah, iaitu biasalah selalunya dia ingin tahu macam mana rasanya bila ambil dadah, ingin tahu. Jadi dia pun cuba. Bila cuba, susah pula nak berhenti. Okey, kemudian antara faktor lain penyalahgunaan dadah adalah pengaruh rakan sebaya. Kemudian ada juga yang ambil dadah untuk keseronokan. Contoh pergi konsert, nak rasa lebih high, join konsert tu dia pun ambil dadah. Okey. Kemudian ada juga yang ambil dadah kerana untuk atasi kesedihan dan lupakan masalah-masalah kehidupan. Okey. Kita tengok jenis-jenis dadah. Yang pertama ada dadah penenang. Okey, ada dadah jenis penenang. Okey, dadah penenang ni dia akan halang dan lambatkan pergerakan impuls kita. Okey, antara kesan dia, kita akan rasa mengantuk dan kurang cemas. Tapi kesan tu bergantunglah pada dos yang kita ambil. Dan contoh dadah jenis penenang ni adalah alkohol dan barbiturat. Kemudian dadah yang kedua adalah perangsang. Dadah perangsang, dia ni akan cepatkan pergerakan impuls kita. Kita akan jadi sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kesan dia pun bergantung pada dos yang diambil. Dan contoh dadah jenis perangsang ni adalah amfetamina dan methamphetamine. Kemudian kita dadah jenis yang ketiga adalah inhalant. Okey, ini dadah jenis inhalant ni dia selalunya adalah bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Dia akan menyebabkan halusinasi kepada orang yang mengambil dadah inhalant ni. Kemudian dia akan menyebabkan kerosakan otak, peparu dan juga ginjal. Okey, contoh dadah inhalant pelarut dan juga bahan gas. Okey, apa itu halusinasi? Halusinasi ni apabila kita terdengar suara-suara dan kita lihat objek-objek yang tak wujud pun, kita je nampak. Tu maksudnya halusinasi. Jadi bahaya dadah inhalant ni menyebabkan halusinasi. Benda yang tak ada kita nampak. Suara yang tak ada kita dengar. Kemudian kita tengok dadah yang keempat, iaitu halusinogen. Dia akan mengubah laluan impuls dalam otak kita, menyebabkan kita hayal dan menjejaskan persepsi. Apa tu persepsi? Persepsi adalah pemprosesan dan interpretasi impuls. Dia menjejaskan koordinasi otak kita dan juga mengakibatkan halusinasi. Persepsi kita akan jadi tak betul. Kita tak dapat bezakan benda tu dengan normal. Kita tak dapat nak proses satu benda tu dengan baik. Deria kita jadi tak betul. Okey, contohlah tak boleh kena lampu terang sangat. Contoh, ataupun orang tu tak marah, kita rasa dia marah. Macam tu lah, dia menjejaskan persepsi. Jadi contoh dadah halusinogen ni adalah ketamin dan juga LSD yang dibagi contoh kat sini. Jadi sekarang kita nak tengok kesan penyalahgunaan dadah, kesan dia terhadap sistem saraf kita. Okey, kalau kita nampak kat sini, dadah akan memberi kesan kepada sistem
sistem saraf dan dia bahagi kepada dua. Ada dadah yang dia akan merangsang degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah. Bila dikata dadah ni merangsang degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah, maksudnya benda tu jadi lagi laju. Jantung berdegup lebih laju, bernafas lebih laju, tekanan darah pula akan naik dengan tingginya. Orang yang ambil dadah tu akan jadi lebih bertenaga daripada biasa. Dia akan lebih aktif. Perasaan dia tak menentu, dia akan bertukar menjadi ganas. Itu kesan kalau dadah tu jenis merangsang degupan jantung, pernafasan dan tekanan darah. Ada juga dadah yang dia melambatkan. Tengok yang belah kanan ni, dia melambatkan degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah. Bila degupan jantung, pernafasan dan tekanan darah tu jadi lambat, apa yang berlaku pada orang yang ambil dadah tu, tindak balas dia, gerak balas dia terhadap rangsangan akan jadi perlahan. Kemudian dia akan jadi mengantuk dan koordinasi otot dia jadi lemah. Okey, dan semua benda tu kebanyakannya dia akan menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi dan juga ilusi. Bertiga benda ni cukup menjadikan kita tidak normal seperti biasa, betul tak? Gangguan persepsi, contohnya orang cakap dengan dia biasa saja, tak marah tapi dia ingat orang marah, contohlah. Sebab itulah kita boleh tengok kadang orang yang ambil dadah ni dia boleh bertindak luar daripada kawalan dia. Contoh minta dekat mak duit nak beli dadah, mak tak kasih sebab tak ada duit, dia bunuh mak dia. Dah banyak dah kes macam ni berlaku kat Malaysia kan. Kemudian dia berhalusinasi, dia akan nampak benda yang orang lain tak nampak. Contoh mungkin dia nampak serigala nak terkam dia sedangkan tak ada pun. Kemudian dia dengar suara bisik-bisik sedangkan tak ada pun seorang bisik dekat dia. Tu yang menyebabkan kadang orang yang mengambil dadah ni dia boleh bertindak luar daripada kebiasaan yang kita tak boleh terfikir. Contoh potong kepala ayah, dia ada kan dalam berita kan. Yang juga menyebabkan ilusi. Ilusi ni benda yang tak ada tapi kita nampak lah. Okay, contoh tiba-tiba nampak api dekat keliling dia tapi sebenarnya tak ada api. Itu antara kesan penyalahgunaan dadah. Okay, dadah ni sebenarnya asalnya kita gunakan untuk benda baik, iaitu untuk buat ubat. Tetapi bila overdose, terlebih daripada dos yang sepatutnya, dadah tu akan membawa kesan buruk kepada kita. Okay, next. Kita tengok apa kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Okay, kesan pertama penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi badan adalah hormon kita akan jadi tak seimbang. Kenapa? Sebab bila seseorang itu ambil alkohol ataupun dadah, dia akan menyebabkan kecacatan ataupun kerosakan pada kelenjar yang merembeskan hormon tu dan juga kepada tisu dan organ yang perlu terima maklumat daripada hormon tu. Macam yang kita tahu, sistem endokrin yang kita belajar ni, dia melibatkan hormon, kelenjar hormon. Okey, kelenjar tu yang rembeskan hormon tu. Bila dia rembeskan hormon tu, dia akan hantar maklumat kepada organ tu. Jadi organ tu akan terima arahan daripada hormon tu. Dia berfungsi macam tu. Okey, seluruh badan kita berfungsi dengan baik sebab adanya rangkaian sistem endokrin ni yang merembeskan hormon pada masa yang tepat. Okey, dengan jumlah hormon yang tertentu. Jadi apabila kita ambil dadah ataupun alkohol, dia akan mengganggu kelenjar adrenal kita tu, yang kita belajar sebelum ni. Jadi bila terganggu kelenjar, terganggu jugalah sistem hormon. Itu yang menyebabkan hormon tu tak seimbang bila kita salah guna dadah dan juga alkohol. Jadi koordinasi badan tu dah jadi terganggu. Jadi kita tengok poin yang pertama, badan mengalami gangguan koordinasi. Okay, bila badan mengalami gangguan koordinasi secara dalaman dan luaran, kalau dari luaran pula, kita akan menyebabkan kita terdedahlah kepada bahaya dan kecederaan. Okay. Antara koordinasi badan yang lainnya, kalau dari segi pergerakan lah, okay, dari segi berjalan, dari segi duduk, dari segi kita punya balance, jadi tak betul. Okay. Jadi bila benda tu terganggu, itu yang poin kedua ni, dia kata badan kita akan terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Dia menyebabkan kelenjar pituitari kita juga turut rosak. Okay. Sebagaimana kita tahu, kelenjar pituitari ni dia bos kepada kelenjar-kelenjar yang lain. Bila kelenjar utama pun rosak, dan kelenjar pituitari ni kita tahu dia merembeskan hormon pertumbuhan. Jadi dia juga akan mengganggulah pertumbuhan. Jadi tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau. Maksudnya badan tu akan jadi lebih besar daripada biasa ataupun
tidak berlaku perkembangan pun. Kalau dia mengalami pertumbuhan itu over, iaitu dia melampau, atau langsung tak ada perkembangan pun. Sebab dia dah ganggu kelenjar pituitary yang juga bos kepada kelenjar-kelenjar yang lain. Kemudian perkembangan seks sekunder ni contohnya adalah kalau pada wanita, tubuh yang langsing, suara yang lembut, datang haid. Kalau orang lelaki, ciri-ciri lelaki lah, suara yang garau, badan yang tegap, kan? Itu adalah perkembangan seks sekunder tu akan terbantuk lah kalau estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Kemudian kita boleh tengok poin yang terakhir, perubahan fizikal dan mental penghidap dadah ni, badan dia akan jadi terlalu besar dan tinggi, dan dia juga boleh jadi terlalu kurus. Kemudian perasaan dia pula, dia boleh jadi murung dan juga kurang daya ingatan. Okay, next kita tengok kesan kedua penyalahgunaan dadah. Okay, pertuturan tak jelas. Sebabnya alkohol ni dia akan beri kesan buruk kepada cerebrum. Cerebrum ni adalah bahagian otak yang kawal kita punya pertuturan. Jadi bila cerebrum tu rosak, tak elok, maka pertuturan pun jadi tak jelas dan boleh juga menyebabkan meracau. Okey, pertuturan jadi tak jelas dan meracau. Kemudian kesan yang ketiga, bila kita salah guna dadah dan alkohol. Okey, tindakan refleks kita akan jadi lebih lambat. Sebab apa? Sebab dalam dadah dan alkohol tu dia ada bahan kimia psikoaktif kita panggil. Jadi bahan kimia psikoaktif tu tadi, dia akan buat sistem saraf kita ni jadi lambat tau. Jadi lambat bila ada rangsangan. Sepatutnya sistem saraf kita ni jenis laju. Kalau ada apa-apa, contoh kita terkena panas ke apa kan, kita akan laju tarik tangan kita daripada tempat yang panas tu kan. Sebab sistem saraf ni dia berfungsi secara laju. Tapi bila bahan kimia psikoaktif dalam dadah dan alkohol tu, dia akan mengganggu lah sistem saraf kita. Jadi akan lambat rangsangannya. Okey. Bahan kimia ni dia duduk kat mana? Yang tadi tu, bahan kimia psikoaktif tu tadi, dia ada antara neuron afferent dan interneuron. Bila dia duduk kat situ, maka dia dah halang pergerakan impuls dan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Dia menjadi penghalang dekat situ. Tindakan refleks yang lambat ni akan berlaku terutama sekali kalau individu tu dia minum alkohol yang berlebihan, terlalu banyak. Terlalu banyak. Okey, next yang keempat, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi badan, dia hilang keseimbangan. Kerana dadah dan alkohol akan buat koordinasi otot kita jadi lemah. Sebab tu bila orang mabuk, dia jalan tak betul, dia terhuyung-hayang, dia hilang keseimbangan badan. Sebab tu masa mabuk, di bawah pengaruh alkohol dan dadah, tak boleh memandu. Sekarang kita nak tengok kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental pula. Okey. Yang pertama, sirosis hati. Kalau kita ataupun kalau seseorang itu, kita janganlah kita na'udzubillah. Okey. Kalau seseorang itu terlalu ketagihan alkohol dan dadah, okey, minum alkohol dan ambil dadah dalam jumlah yang banyak dan berterusan lama-lama, dia akan menyebabkan hati tu rosak. Kesan toksik kepada hati menyebabkan penyakit ni, sirosis hati. Di mana bila kita hidap sirosis hati tu akan jadi berparut, mengeras dan dia tak dapatlah berfungsi seperti hati yang sihat. Parut tu tadi akan merebak secara perlahan-lahan sampailah hati tu tak dapat berfungsi. Contoh, kalau siapa yang rajin tolong mak basuh ayam, mesti dia selalu nampak hati ayam. Macam tu juga hati manusia lah, lebih kurang lah warnanya. Kalau sihat, dia macam gini. Tetapi bila dah dapat sirosis hati, di mana hati tu jadi keras dan berparut, dia nampak beginilah. Okay, bila keras, dia tak akan dapat berfungsi dengan baik lah. Ini hati yang tak sihat. Okay, sirosis hati. Kemudian, kita tengok kesan yang kedua, iaitu akan dapat ulcer perut ataupun ulcer peptic. Boleh tengok dalam gambar ni, tengok ni. Perut dia luka. Macam selalu kita dengar ulcer dalam mulut kan. Ini ulcer kat perut lah, di mana perut tu luka. Kenapa? Sebab perut akan hasilkan asid yang berlebihan bila kita banyak minum alkohol. Contoh, bukan kita, bila seseorang tu banyak minum alkohol, dia akan menghasilkan asid yang berlebihan menyebabkan luka.
Luka tu apa? Iritasi dan radang pada selaput dalam perut. Okey, asid kan sesuatu yang kuat tu kan. Even kalau kita dekat kulit letak lemon hari-hari dengan apa? Tonyoh, lemon, garam, tonyoh kat kulit hari-hari, luka tak kulit tu? Mestilah luka, benda tu tajam. Sama juga dengan perut. Bila seseorang tu terlalu banyak minum alkohol, dia akan menyebabkan perut menghasilkan asid yang berlebihan. Jadi perut tu lama-lama diluka. Okey. Kemudian antara simptom atau gejala ada ulcer perut, pedih atau sakit kawasan ulu hati dan perut tu terasa kembung. Kalau yang lebih serius, boleh menyebabkan muntah darah dan najis tu berwarna hitam. Okey, kemudian kita tengok kesan yang ketiga adalah akan bertindak ganas. Ni dia tulis perlakuan ganas. Contoh dadah amfetamin, dia akan buat sel-sel otak kita tu aktif dan kadar metabolism akan meningkat. Bila aktif daripada biasa, dia tak dapat tidur. Sebab otak dia ni tak rehat. Jadi mulalah dia akan bersikap ganas dan agresif. Okey, seseorang yang minum arak pula, minum alkohol, dia akan mabuk dan hilang kewarasan. Jadi dia akan bertindak seperti orang gila. Boleh ketawa sorang-sorang, bertindak luar kawalan dan menjadi ganas. Tengoklah kalau pernah nampak orang mabuk kan, dia tak betul tu, dia tak sedar. Okey. Dia tak sedar apa yang dia buat dan dia tak mampu kawal diri dia. Okey, kemudian kesan yang keempat, halusinasi. Dadah ni dia akan mengubah persepsi seseorang pengguna tu. Dia akan mengalami halusinasi, paranoid. Paranoid ni adalah dia perasaan syak wasangka. Dia ditakut tak ada orang lain. Macam cikgu cakap daripada awal video, sebab tu duduk ingat orang tu cakap just bersembang je dengan orang lain, tapi dia ingat orang tu mengumpat dia, contoh bisik-bisik, kemudian dia pun bunuh orang tu. Contoh selalunya begitulah. Dia macam paranoid. Okay, dia syak wasangka yang tinggi terhadap orang lain, lebih daripada kebiasaan. Kita kalau normal tak, biasalah tu syak wasangka biasa. Tapi kalau orang yang ambil dadah ni dia lain. Dia bila dia dalam keadaan berhalusinasi ni, orang cakap biasa bisik-bisik tapi bukan pasal dia pun, dia ingat orang tu cakap pasal dia. Kemudian mulalah dia akan bertindak luar kawalan, kan, sehingga boleh menyebabkan dia mampu bunuh orang. Okey, halusinasi tengok ni menyebabkan kelakuan yang agresif terhadap orang lain. Selalunya pun kalau kita tengok kes-kes pembunuhan dekat dada-dada akhbar atau berita, selalunya melibatkan orang yang ketagih dadah. Sebab apa? Sebab ni lah, dia memberi kesan halusinasi dan mengubah persepsi. Okey, sekarang kita tengok latihan. Apakah kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan? Okey, hormon jadi tak seimbang, pertuturan tak jelas, hilang keseimbangan dan tindakan refleks boleh jadi lambat. Okay, sebenarnya soalan kedua, bagaimanakah bahan kimia dalam dadah dan minuman beralkohol memberikan kesan pada neuron? Okey, ni dia. Nombor 2. Bahan kimia akan berada antara neuron afferent dan interneuron, menyebabkan pergerakan impuls tu terhalang. Jadi, proses penghantaran maklumat ke otak tu jadi lambat. Okey. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah dadah dan alkohol mempengaruhi rembesan hormon di dalam badan? Kerana dia akan efek pada kelenjar pituitary. Okey. Itu saja. Jauhilah dadah dan alkohol untuk kehidupan yang lebih ceria, sihat dan bahagia. Cikgu ingatkan lagi sekali, dadah ini adalah satu benda yang baik di mana kita buat dia jadi ubat. Jadi bila terlebih guna, lebih dos, dia akan menyebabkan kesan yang buruk. Itu saja. Assalamualaikum.